Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya petang ini ialah Datuk Dr. Nur Hizan dan Datuk Dr. Nur Hayati Rusli. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa mesyuarat pihak berkuasa kawalan dadah iaitu PBKD kali ke-354 telah bersidang pada hari ini iaitu 2 Mac 2021. Mesyuarat telah bersetuju meluluskan pendaftaran secara bersyarat untuk kegunaan semasa bencana bagi produk vaksin COVID-19 seperti berikut. Yang pertama, COVID-19 vaksin AstraZeneca Solution for Injection. Yang kedua, CoronaVac Suspension for Injection iaitu Sinovac. Yang ketiga ialah Comirnaty Concentrate for Dispersion for Injection. Dan pendaftaran bersyarat ini memerlukan syarat pemegang pendaftar untuk mengemukakan analisa data-data tambahan dan terkini secara rolling submission untuk dinilai oleh pihak bahagian Regulatory Pharmacy Negara iaitu NPRA. Ia bagi memastikan keberkesanan dan keselamatan vaksin sentiasa dikemaskinikan dan perbandingan manfaat risiko vaksin ini kekal positif. Pada masa ini, NPRA juga masih menilai 2 lagi produk vaksin COVID-19 iaitu GEM-COVID-Vax ataupun Sputnik 5 keluaran Gamaleya National Research Center for Epidemiology dan Microbiology Russia dan CoronaVac Suspension for Injection Sinovac pengilang fill dan finish oleh Pharmaniaga Life Science Sdn Bhd. Kementerian Kesihatan akan sentiasa mempertingkatkan tahap kesihatan awam dalam memerangi wabak COVID-19 melalui perolehan bekalan vaksin yang telah dinilai daripada aspek kualiti, keselamatan dan keberkesanan oleh bahagian Regulatory Pharmacy Negara iaitu NPRA dan kelulusan oleh PBKD. Kerajaan juga komited untuk memastikan penduduk dewasa Malaysia mencapai imuniti kelompok selaras dengan sasaran program imunisasi vaksin COVID-19 kebangsaan. Seterusnya, Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan status terkini COVID-19 di Malaysia sehingga 2 Mac 2021 jam 12.30 hari. Kes sembuh ialah 2,528 kes iaitu jumlah kes kumulatif ialah 278,431 bersamaan dengan 91.5%. Kes baru pada hari ini ialah 1,555 kes. Jumlah kes kumulatif ialah 304,135 kes. Kes import hanya 3 kes melibatkan 3 bukan warga negara. Kes tempatan adalah 1,552 kes yang mana 1,108 adalah warga negara bersamaan dengan 71.4% dan 444 bukan warga negara iaitu bersamaan dengan 28.6%. Kes aktif dengan kebolehjangkitan adalah 24,563 kes. Kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ialah 204 kes. Kes yang memerlukan bantuan pernafasan ialah 96 kes dan kes kematian pada hari ini adalah 6 kes. Jadi justru jumlah kes kumulatif kematian ialah 1,141 kes bersamaan dengan 0.38%. 5 kes adalah warga negara dan 1 bukan warga negara. Negeri Selangor melaporkan kes harian baru tertinggi iaitu sebanyak 672 kes bersamaan dengan 43.2%. Daripada jumlah ini, sebanyak 573 kes ataupun 85.3% adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif dijalankan di lapangan. Ini diikuti oleh negeri Johor sebanyak 163 kes bersamaan dengan 10.5% dan negeri Sarawak sebanyak 159 kes bersamaan dengan 10.2%. Sebanyak 47 kes iaitu 3% yang dilaporkan pada hari ini adalah berkaitan dengan kluster-kluster di penjara yang membabitkan kluster penjara Jalan Harapan 24 kes, kluster tembok Taiping 9 kes, kluster tembok Pengkalan Cepa 8 kes,
Kluster penjara Sungai Jeluk 4 kes, kluster Tembok Tapah 1 kes dan kluster Teluk Mas 1 kes. Kes-kes kematian pada hari ini melibatkan 3 kes di negeri Selangor dan masing-masing 1 kes di Sabah, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan negeri Perak. Sebanyak 5 kes melibatkan warga negara dan 1 kes bukan warga negara. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Perincian penuh jumlah kes mengikut negeri adalah seperti di lampiran 1 dan 2. Manakala ringkasan kes kematian mengikut negeri adalah seperti di lampiran 3 yang disertakan bersama dengan kenyataan media pada petang ini. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan terdapat 7 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini yang melibatkan 6 kluster berkaitan dengan tempat kerja dan 1 kluster yang melibatkan kumpulan berisiko tinggi. Perincian kluster-kluster baru adalah seperti di lampiran 4 yang disertakan bersama dengan kenyataan media. Seterusnya, Kementerian Kesihatan ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan, iaitu elakkan 3S, elakkan tempat yang sesak, elakkan tempat yang sempit dan elak sembang dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W, iaitu wash, wear dan warn. Patuhilah kepada segala SOP yang baru. KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada WHO. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya ialah perhatian kepada kes harian COVID-19 dan jangkaan kes daripada 12 September 2020 sehingga 31 Mei 2021. Kadar kebolehjangkitan ataupun R0 dan RT semalam adalah kekal 0.91 dengan kes yang dilaporkan ialah 1,828 kes. Pada hari ini 1,555 kes telah dilaporkan, iaitu kurang pada unjuran 0.8 R0 seperti yang ditunjukkan dalam graf ini, iaitu pada zon merah. Jadi kita jangkakan kes R0 pada hari ini akan menurun kurang pada 0.91. Seterusnya, kalau kita lihat R0 ataupun RT semakin menurun dengan 1,555 kes yang dilaporkan hari ini. Walaupun Institute of Health Matrix dan Evaluation telah menjangkakan kes seharian pada hari ini ialah 20,000 kes seharian, tetapi kita dapat mengelakkan iaitu peningkatan kes secara mendadak. Jangkaan harian R0 ataupun RT untuk negara pada 1 hari bulan Mac ialah 0.91. Kalau kita lihat angka amat berangsangkan, iaitu di negeri Selangor ialah 0.88 dan kita juga lihat di negeri Melaka 0.59. Kalau negeri Melaka boleh kekalkan 0.59 untuk tempoh 2 minggu, berarti kalau 100 kes yang dikesan akan berkurangan pada 50 kes dan 59 kes dan 59 kes akan semakin menurun. Jadi inilah kalau kita lihat dapat kita melandaikan keluk jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Juga kalau kita perhatikan slide yang seterusnya ialah di Labuan, iaitu kadar kebolehjangkitannya 0.78%, Putrajaya 0.87%, Negeri Kedah 0.71%, Pahang 0.87%, Terengganu 0.68%. Jadi ini adalah angka-angka yang amat memberangsangkan kepada kita dan kita harap dapat kekalkan dan kita merayu kepada setiap individu untuk patuh kepada SOP supaya kita dapat melandaikan keluk tersebut. Seterusnya dimaklumkan laporan penggembara dan pemas tautin tetap Malaysia yang positif COVID-19 dan pulang dari luar negara dari 3 April sehingga 1 Mac 2021 adalah sejumlah 1,857 kes. Dan pada hari ini ada 3 kes import, iaitu masing-masing 1 kes pulang dari Indonesia, negara China dan juga Cameron.
Seterusnya dimaklumkan setakat 2 Mac 2021 sejumlah 1,152 kluster telah pun dilaporkan dan 663 kluster telah tamat tempoh pemantauan iaitu 28 hari termasuk 6 kluster pada hari ini. Iaitu kluster pertama ialah kluster Jalan Ragum di Klang dan Petaling, Selangor melibatkan 219 kes iaitu 196 warga negara dan 23 bukan warga negara dan tiada kes kematian. Kluster yang kedua ialah kluster Jalan Keluang yang dikesan di Batu Pahat, Johor melibatkan 87 kes dan 22 warga negara, 65 bukan warga negara dan tiada kes kematian. Kluster yang ketiga ialah kluster Taman Sejahtera di Kampar dan Perak Tengah, Perak iaitu melibatkan 77 kes, kesemuanya ialah warga negara dan tiada kes kematian. Dan kluster yang keempat ialah kluster Industri Indah di Klang, Selangor melibatkan 51 kes, 4 warga negara dan 47 bukan warga negara dan tiada kes kematian. Kluster yang seterusnya, kluster kelima ialah kluster Jalan Megar di Johor Bahru dan Batu Pahat, Johor melibatkan 26 kes, semua bukan warga negara dan tiada kes kematian. Kluster yang terakhir ialah kluster Jalan Labuk di Sandakan, Sabah melibatkan 17 kes dan tiada kes kematian. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 2 Mac 2021 adalah sejumlah 489 kluster termasuk 7 kluster pada hari ini. Dan daripada 489 kluster, 75 kluster ada pertambahan kes dan 414 kluster tiada pertambahan kes. Kluster yang pertama yang kita lihat ialah kluster Industri Sungai Gadut iaitu ada pertambahan 56 kes, jumlah kes 1,635, jumlah yang disaring 2,259. Kluster yang kedua ialah kluster Jalan Muhibah di Bentong dan Seri Aman, Sarawak melibatkan pertambahan 49 kes, jumlah kes 118 dan jumlah disaring 2,043. Kluster DPB iaitu DPB 6 di Johor Bahru melibatkan 36 kes dan jumlah yang disaring setakat ini adalah 80. Kluster Jalan Cangkak Jong di Perak melibatkan pertambahan 33 kes, jumlah kes 1,899, jumlah yang disaring ialah 1,958. Seterusnya, kluster penjara Jalan Harapan masih ada pertambahan 24 kes. Jumlah kes yang 4,573 dan jumlah yang telah disaring setakat ini ialah 8,143. Kluster Jalan Setia Wangsa ada pertambahan 24 kes. Jumlah kes ialah 78, jumlah yang disaring 295. Kluster Taman Alam di Petaling, Selangor ada pertambahan 22 kes. Jumlah kes adalah 23, jumlah disaring 171. Seterusnya, kluster Persiaran Jaya di Ulu Langat, Selangor ada pertambahan 17 kes, jumlah kes 62, jumlah yang disaring setakat ini ialah 95. Kluster Jalan Bukit Blossom di Seremban, Negeri Sembilan ada pertambahan 16 kes, jumlah kes 18, jumlah yang disaring ialah 40. Kluster Siningong di Sabah ada pertambahan 15 kes, jumlah kes 221, jumlah disaring 1,033. Kluster Jalan Rawang ada pertambahan 14 kes, jumlah kes ialah 109, jumlah disaring ialah 502. Kluster Persiaran Perkilangan ia ada pertambahan 13 kes, jumlah kes 983, jumlah yang disaring setakat ini adalah 2,775. Untuk kluster-kluster aktif yang lain dengan pertambahan kes, sila rujuk kepada kenyataan media pada hari ini. Seterusnya dimaklumkan ialah kapasiti harian 70 makmal COVID-19 negara yang menjalankan ujian RT-PCR pada 1 hari bulan Mac 2021 adalah sejumlah 77,605 ujian RT-PCR. Semalam ujian yang dijalankan RT-PCR adalah sebanyak 17,529 bersamaan dengan 23%. Masih ada data-data yang tidak lengkap daripada makmal-makmal swasta yang belum dikemukakan.
Seterusnya dimaklumkan juga jumlah kumulatif ujian saringan RTK antigen setakat 1 Mac 2021 adalah sejumlah 2,744,606 ujian RTK antigen. Daripada jumlah tersebut, 72,892 ujian adalah didapati positif bersamaan dengan 2.7%. Dan pada 1 hari bulan Mac, 28,210 ujian telah dijalankan dengan 689 dikesan positif COVID-19 iaitu bersama dengan 2.4%. Jadi kalau kita lihat jumlah ujian RTK antigen dan juga RT-PCR semalam adalah 45,739, iaitu kalau kita melihat pada satu kes positif dan 20 kes negatif, jadi kita sepatutnya ada 36,000 kes yang dikesan. Jadi kita melebihi iaitu daripada 5% pada ujian dalam komuniti. Jadi memadai untuk ujian yang telah kita jalan di lapangan. Seterusnya, pada kesimpulan pada hari ini, 1,555 kes telah dilaporkan dengan 6 kes kematian, 3 kes import, 7 kluster baru telah dikesan dan juga 6 kluster telah tamat tempoh pemantauan untuk 28 hari. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan dan soalan. Silakan. Ada soalan? Okey, terima kasih Tan Sri. Ya. Ada dua soalan. Ya. Baik, saya tanya yang pertama dulu. Sebuah gabungan yang melibatkan 262 persatuan perniagaan dan Dewan Perniagaan dan Perdagangan meminta kerajaan supaya mengkaji semula saranan Tan Sri yang mencadangkan larangan melintas negeri dan daerah dikekalkan sehingga 70 hingga 80% Malaysia represent vaksin. Jadi gabungan itu yang merangkumi 950,000 usahawan dan ahli peniaga menyifatkan saranan Tan Sri itu sebagai sangat menakutkan dan memberikan impak negatif pada sektor perniagaan. Komen sikit Tan Sri. Terima kasih. Jadi mungkin kita melihat hanya kepada vaksinasi ataupun pencapaian imuniti kelompok. Untuk tindakan kita, walaupun kita telah mulakan vaksinasi pada 24 Februari 2021, tetapi asas kita, tindakan kita ialah kesihatan awam. Jadi contohnya pada hari ini kita lihat tindakan kesihatan awam kita telah berjaya melandaikan Keluk. Dan juga sekarang ini kita ada vaksin. Jadi bersama dengan tindakan kesihatan awam, kedua-dua strategi ini harus diguna pakai untuk membendung penyakit COVID-19 dalam negara kita. Dan sebelum kita membuat keputusan, kita akan menjalankan penilaian risiko dan juga berdasarkan kepada data dan fakta. Dan penilaian risiko yang kita jalankan ialah yang pertama melihat pada situasi semasa kes harian dan kes harian dan kes yang discharge pada ward. Yang kedua melihat pada trend dan nilai iaitu kadar kebolehjangkitan. Yang ketiga kita melihat situasi semasa iaitu kadar kematian dan jumlah kes kematian. Yang keempat kita melihat pada situasi iaitu katil dan ICU di hospital sama ada dapat menampung kes-kes bertambah yang di sesuatu kawasan. Dan yang kelima kita melihat juga kepada situasi semasa iaitu petugas kesihatan yang dijangkiti. Dan yang keenam iaitu kita melihat kepada ujian iaitu RT-PCR dan RTK antigen yang dijalankan di lapangan, termasuk juga saringan iaitu kes-kes AILI, SARI sebelum pembedahan dan juga sebelum kemasukan ke hospital. Jadi ini juga melibatkan keadaan setempat. Contohnya kalau kita lihat untuk membenarkan iaitu merentas daerah, sama ada kita perlu melihat pada faktor-faktor setempat, contohnya di Sabah dan di Sarawak, dan juga untuk merentas negeri kita juga melihat pada faktor-faktor iaitu zon merah ataupun zon hijau ataupun kuning. Jadi ini zon-zon yang kuning dan juga zon-zon yang hijau kita seharusnya melindungi zon-zon tersebut. Jadi keputusan akan dibentangkan ke Majlis Keselamatan Negara dan kita akan berbincang bersama untuk kita imbangkan sektor kesihatan dan juga sektor ekonomi sebelum sebarang keputusan dimaklumkan kepada umum.
Jadi itulah jawapan saya untuk soalan yang pertama. Baik Tan Sri, soalan yang kedua, WHO memberi amaran bahawa tidak realistik untuk berfikir dunia akan bebas pandemik COVID-19 akhir tahun ini. Pengarah darurat WHO menyatakan bagaimanapun kemungkinan kadar kemasukan ke hospital dan kematian dapat dikurangkan. Komen sikit Tan Sri. Jadi kalau kita lihat perkembangan terkini di global, jadi kes-kes makin menurun. Walau bagaimanapun WHO telah pun melaporkan iaitu pertambahan kes iaitu dalam jangka masa 2-3 hari lepas, iaitu kalau kita alpa dan juga ambil mudah, kes akan bertambah. Dan strategi yang kita gunakan ialah kedua-dua strategi, iaitu tindakan kesihatan awam dan juga dengan vaksinasi. Dan prinsip WHO ialah iaitu no country is safe until every country is safe. Jadi kita menggunakan konsep yang sama, no one is safe until everyone is safe. Iaitu sekarang ni kita akan mempergiatkan iaitu vaksinasi kepada rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas, dan juga kita perlu menggunakan kaedah kesihatan awam, dan tindakan kita tu amat penting. Kita menggunakan 6 strategi dalam tindakan kesihatan awam kita. Strategi pertama ialah kawalan sepadan antarabangsa, dan kita lihat hari ini kita berjaya mengawal iaitu kes-kes import, tapi kes-kes merentas negeri dan juga merentas daerah perlu dilihat kembali. Yang kedua, kita melihat kepada kes-kes melihat pada fasilitis Kementerian Kesihatan sama ada dapat menampung keperluan ataupun kemasukan pesakit-pesakit di ward. Jadi pada 29 hari bulan Januari, kita penggunaan katil di hospital kerajaan melihat pada peningkatan yang amat mendadak. Penggunaan ICU juga meningkat hampir 100%. Itulah kebimbangan kita pada akhir bulan Januari. Yang ketiga, kita juga akan teruskan meningkatkan tindakan kesihatan awam, iaitu find, test, isolate dan juga treat. Itu yang kita akan meningkatkan lagi ujian dan juga saringan kontak rapat kepada kes-kes yang positif. Yang keempat, kita melihat kepada perlindungan, iaitu kumpulan-kumpulan rentan. Contohnya kumpulan warga emas di pusat warga emas, ataupun melihat pada kumpulan orang asli ataupun rumah panjang dan sebagainya. Itulah strategi kita melindungi kumpulan-kumpulan rentan dalam komuniti kita. Dan yang seterusnya, kita melihat kepada tindakan yang seterusnya ialah strategi komunikasi, iaitu kita harapkan rakyat Malaysia boleh patuh kepada SOP. Kalau boleh patuh kepada SOP, kita insya-Allah boleh landaikan lekuk. Iaitu kita nasihatkan untuk memakai tutup muka, pastikan kita amalkan penjarakan fizikal 1 meter, dan kerap kita mencuci tangan, dan elakkan tempat yang sesak, tempat yang sempit, dan juga sembang cara yang dekat. Itulah amalan kita. Kalau kita amalkan ni, jadi insya-Allah kita boleh memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Yang terakhir, yang keenam, iaitu memperkasakan komuniti untuk menjaga, iaitu mematuhi SOP. Jadi amat penting, walaupun kita ada SOP, kita kena patuh pada SOP. Kalau kita tak ada aktiviti, tak ada urusan yang penting di luar, kita nasihatkan duduk di rumah. Tetapi kalau ada urusan di luar, pastikan kita pakai patuh pada SOP. Itulah tindakan kita untuk melihat bagaimana kita boleh membendung penyakit COVID-19 dalam negara kita. Jadi WHO telah pun nyatakan mungkin pada tahun ni kita tak dapat menamatkan penularan COVID-19 di seluruh dunia, iaitu every country is safe and no country is safe until every country is safe. Jadi ini kita melihat kepada tindakan kesihatan awam dan juga vaksinasi untuk mencapai imuniti kelompok di dunia. Baik Tan Sri, nak tanya berkenaan dengan vaksin. Berdasarkan penjelasan Tan Sri sebentar tadi dalam kenyataan, Sinovac pendaftaran secara bersyarat sudah diluluskan. Tapi mengapa NPRA masih lagi nak menilai?
Ya, penilaian bila kita dah luluskan secara bersyarat, maksud dia kalau data-data yang terkini mereka kena hantar kepada Kementerian Kesihatan. Mungkin setiap minggu ataupun setiap bulan, kalau ada data-data yang terkini. Jadi ini yang kita katakan rolling submission. Jadi pendaftaran yang kita berikan ialah pendaftaran bersyarat dengan ada kaedah untuk memberikan data-data terkini untuk kita pastikan vaksin tersebut berkesan dan kurang kesan samping dan sebagainya. Okay, kalau tak ada lagi soalan, sekali lagi saya ingin mengingatkan diri saya dan juga orang ramai untuk terus patuh kepada SOP. Pastikan kita iaitu dapat memutuskan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Dan saya juga menasihatkan semua orang ramai untuk mendaftar di MySejahtera untuk mendapatkan vaksin. Vaksin fasa pertama ialah untuk petugas kesihatan dan juga frontliners. Fasa kedua iaitu kita dah kena pasti kumpulan rentan, dan fasa ketiga kita lihat kepada mereka yang berusia 18 tahun ke atas, dan fasa 4 kita melihat pada kumpulan-kumpulan tertentu untuk dijalankan vaksin. Dan saya nasihatkan kita menggunakan kesempatan ini untuk mendaftar dengan MySejahtera, insya-Allah dengan menggunakan kaedah iaitu pematuhan kepada SOP dan juga vaksinasi. Dengan dua strategi ini kita dapat membendung penularan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.